الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Ustaz Azim, khususnya pegawai-pegawai masjid, muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada malam ini kira-kira tak disangka saya dapat datang pada malam ini di Masjid Batu Gajah. Ini kira masjid pertama yang saya pijak selepas 3 bulan. Dan kuliah pertama saya. Jadi tadi Ustaz Azim telefon saya terkejut juga betul ya. Udah boleh mula kuliah. Masjid lain tak ada lagi. Jadi tak apa. Apapun kita syukur, alhamdulillah Allah panjangkan umur. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan dapat bertemu semula lebih ramai. Jadi alhamdulillah dipanjangkan umur lah, dapat berada lagi di sini. Dan mungkin ada di kalangan kita yang dah meninggalkan kita selama 3 bulan ni, wallahu alam, saya tak tahulah. Di masjid saya dia dapat setia ramai yang dah pergi selama 3 bulan. Ada yang sakit biasa, yang COVID saya tak tahulah. Ada seorang di Masjid Ampang, pengungsi dia. Itu saja. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan cuba sambung pengajian kita pada ayat 178 surah Al-Baqarah. Kitab yang saya bawa ini kitab yang kita pakailah, iaitu Tafsir Pedoman Muttaqin juzuk 2, iaitu pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Maksud ayat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah SWT menyeru kepada orang yang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan
melaksanakan hukuman qisas dalam perkara orang yang dibunuh. Kalau ada berlaku pembunuhan, maka di sana ada qisas. Orang merdeka dibunuh kerana membunuh orang merdeka. Hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Mana-mana pembunuh, faman ufiya lahu min akhihi, mana-mana pembunuh yang diampunkan ataupun yang mendapat pengampunan daripada saudaranya, yakni pihak yang terbunuh, hendaklah pihak yang memaafkan mengikuti dengan cara yang sewajarnya. Jadi pihak yang memaafkan ikut dengan cara yang wajar dalam membuat tuntutan. Tadi dia tidak tuntut untuk bunuh, tapi dimaafkan. Kalau dimaafkan, kena bayar pampasan, ganti rugi, diat. Maka dalam meminta diat itu mestilah dengan kewajaran, cara yang wajar. Dan hendaklah pihak yang diberi maaf, iaitu pembunuh yang diberi kemaafan oleh warisnya, membayar diat atau ganti rugi kepada yang memberi maaf dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang demikian, zalik famana zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu suatu takhfif, keringanan, min rabbikum, dari Allah, keringanan dan rahmat daripada Allah. Hukum kemaafan itu adalah rahmat daripada Allah, daripada Tuhan kamu, Rabbikum. Faman i'tada ba'da zalik, pembunuhan sudah berlaku, sepatutnya dia dihukum qisas, lalu dimaafkan oleh waris yang dibunuh itu, maka itu adalah dibenarkan. Sebab itu takhfif, rahmat daripada Allah. Tapi kena ingat, barang siapa yang melampaui batas selepas itu, yang pembunuh pun melampaui batas ataupun waris yang memberi maaf pun melampaui batas, dua-dua pihak, ya. Yang demikian itu suatu keringanan dan suatu rahmat daripada Tuhan kamu. Sesiapa yang melampaui batas sesudah persetujuan, maka baginya seksa yang sangat pedih. Jangan melampau, dua-dua pihak. Baik, ayat 179. Dan dalam undang-undang qisas itu hayatun walakum fil qisas, dalam undang-undang qisas itu ada hayatun, jaminan kehidupan, jaminan kelangsungan hidup bagi kamu, wahai orang yang berakal, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca ini, ayat 178, 179 ini adalah merupakan ayat yang pertama yang berkaitan dengan qisas. Dalam tertib Quran yang berkaitan qisas, ayat ini. Kita semua tahu apa yang disebutkan tentang qisas itu. Kita biasa dengar berkaitan dengan undang-undang Islam, ada bab namanya qisas.
Apa dia qisas itu tuan-tuan? Qisas mana asal dia ialah mumatsalah. Sama dari segi bahasa. Dari segi tafsiran ataupun definisi syariat, qisas itu maknanya pembalasan yang serupa. Itu namanya mumatsalah, serupa. Pembalasan yang serupa atas kejahatan yang dilakukan oleh penjenayah. Itu ayat mudah. Pembalasan yang serupa. Hukum balas yang serupa. Jadi perbuatan jenayah ini banyak. Dan syariat dalam hukum fiqh telah menetapkan apakah jenayah-jenayah yang bersabit dengan hukum qisas. Bukan semua benda jenayah itu kena qisas, tidak. Ada. Dijelaskan satu-satu. Ada syarat dia. Ya, ada syarat dan ditetapkan apa hukuman yang ditentukan untuk perbuatan jenayah itu. Sebab benda ini benda yang besar. Kalau bersabit jenayah itu jenayah nyawa, maka hukum balasnya nyawa juga. Nak ambil nyawa orang ni bukan main-main. Dan sepatutnya si pembunuh itu berfikir 100 kali untuk mengambil nyawa orang lain, sebab itu bukan hak dia. Bukan hak dia mula-mula. Sekarang ni tuan-tuan, hari-hari cerita bunuh ni, Allahu Akbar. Hari-hari cerita bunuh dalam berita. Bukan surat khabar, tu dalam berita. Siap dengan gambar semalam anak bunuh bapa. Dah biasa. Bukan kata orang luar, orang keluarga sendiri bunuh. Bunuh anak, bunuh bapa, bunuh mak. Adik-beradik dah lama dah bergaduh, tak puas hati, rodok macam-macam kan? Dah biasa. Jadi benda ini benda yang besar, berat. Biasanya orang yang melakukan pembunuhan ni dia punya urat otak dia putih sebenarnya, putih. Biasanya kalau kita tengok kes yang berlaku itu, kalau kes bunuh bapa ni biasa tak berapa sihat. Sama ada kes mabuk ataupun kes dadah. Orak dia putih. Itu sebabnya. Kalau normal tak ada nak buat apa itu. Sebab itu hukuman qisas ini dalam Islam teliti. Tapi untuk hari ini kita hanya mengetahui benda ini dinamakan qisas. Begitu juga qisas berkaitan dengan mencederakan anggota. Kan, mencederakan anggota ataupun menghilangkan fungsi anggota itu. Mata, telinga, tangan, kaki, hidung dan sebagainya. Itu anggota badan. Hilang terus fungsinya, menyebabkan cacat kekal. Itu juga benda-benda yang berkait dengan qisas. Berkaitan dengan jiwa raga anggota-anggotanya. Jadi pentingnya hukum qisas ini Islam letak, Quran turunkan. Kenapa? Tanpa perlindungan hukum dan pencegahan, tujuan hukum ni diletakkan untuk menjaga yang kita panggil, dan selalu kita sebut, kita panggil maqasid syariah. Hukum jenayah, qisas, jenayah apa, untuk menjaga supaya benda-benda yang kita panggil daruriyat, istilahnya daruriyat, benda yang tak boleh ditinggal oleh manusia, keperluan manusia, itu perlu. Nyawa,
agama, harta, kehormatan, ya, keturunan. Ini benda-benda yang dalam hukum syarak telah menetapkan hukum hakamnya. Sebab apa? Sebab benda itu semua termasuk dalam perkara dia panggil daruriyat. Kalau nyawa tak ada, habis. Agama tak ada, habis. Sebab itu dalam bab agama ada kes jenayah berkaitan dengan agama. Hukuman diletakkan untuk menjaga supaya agama itu tidak diganggu gugat. Hukum murtad. Begitu juga dalam bab nyawa ada hukum jenayah yang bersabit dengan hukum bunuh, qisas, untuk menjaga kemaslahatan nyawa itu supaya tidak diganggu gugat semudah-mudahnya. Nak bunuh senang je, tembak. Boleh pula buat upah membunuh. 100, 200 boleh jalan. Ada sekarang. Mudah je. Nyawa ni murah. Kan? Jadi Islam letak, syariat meletakkan benda ini untuk perlindungan. Ya. Sebagai pencegahan yang keras. Pencegahan. Supaya apa? Nak jaga jiwa, nak jaga nyawa manusia, supaya tidak terjatuh ke dalam kehancuran, kemusnahan. Kadang-kadang kejahatan yang dilakukan oleh manusia lebih jahat daripada binatang. Binatang pun tak buat apa itu, manusia boleh buat tau. Jadi perlu letak undang-undang kan. Takut tadilah menjadi mangsa kepada kekejaman. Kejahatan-kejahatan yang disebut dalam kitab disebut jarimah ataupun jaraim, jenayah. Yang dikatakan termasuk dalam bab kisah ini antaranya membunuh, yang pertama membunuh, jenayah terhadap anggota-anggota badan, perlukaan. Yang ketiga, melukakan atas anggota badan ataupun menghilangkan manfaat badan. Manfaat anggota-anggota badan. Itu antara jenayah. Nyawa, melakukan kejahatan terhadap anggota badan ataupun melukakan, menghilangkan manfaat. Mata ada tapi buta sebab perbuatan ni, dia jadi hilang manfaat, tak boleh dipakai. Mungkin tak hilang hidung itu, hidung elok, tapi tak boleh bau, tak boleh apa dan sebagainya. Itu kita panggil menghilangkan manfaat anggota. Luka, biasalah kita mencederakan luka, pecah hidung dan sebagainya, tumbuk luka, tertoreh jahit. Itu antaranya. Ya tuan-tuan, jadi secara umumnya begitu apa yang disebut sebagai qisas. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita fahami dulu apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Tuan-tuan boleh ingat, rasanya masih ingatlah. Kalau ingat, pada bulan 3 lepas kita bicara pada ayat 176, 177. Yang terdahulu memberi apa? Ayat terdahulu itu dia beri amaran keras terhadap orang yang menyembunyikan kebenaran Islam kepada orang ramai. Itu cerita dulu. Dia mulakan dengan kisah orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, dia banyak sorok kebenaran-kebenaran yang disebut dalam kitab mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang mereka sorok itu kerana ada kepentingan duniawi, dapat duit dan sebagainya. Itu yang berlaku kepada pendeta-pendeta Yahudi, orang-orang Nasara dahulu. Jadi para pendeta dan ulama-ulama Islam hendaklah bertanggungjawab dengan menyampaikannya kepada orang ramai. Ayat itu nak bagi ingat kita sebagai alim ulama Islam, kebenaran kena sampaikan, kena jelaskan kepada masyarakat. Jangan jadi macam
pendeta-pendeta Yahudi ataupun Nasara. Banyak kebenaran yang mereka sorok, menyebabkan masyarakat tidak tahu kebenaran. Mereka berada dalam kesesatan. Kerana apa? Kerana perbuatan jahat alim ulama mereka. Masyarakat terhalang daripada mendapat kebenaran, cahaya Allah. Sikap itu. Itu adalah amaran juga kepada kita. Ahli-ahli agama, alim ulama kena cerita. Kemudian menerusi ayat 179 ini, 178, 179, Allah Subhanahu wa taala menyatakan pula hukum-hukum qisas atau bunuh balas yang seringkali disembunyikan oleh pihak-pihak yang terlibat kerana takut akan hukuman atau kerana sebab-sebab lain. Memang bila berlaku pembunuhan, orang yang membunuh dia akan cuba sorok perbuatan jenayah itu. Dia akan hapuskan segala bukti-bukti. Kita semua tahu yang berlaku kan kes bunuh biasanya macam-macam dia membuat. Bila dia bunuh, kerat, kepala kerat, tangan kerat, kaki kerat, kepala tempat lain, tangan tempat lain, kaki tempat lain, dah tak jumpa. Yang si pembunuh relax, senyum, macam orang tak tahu perbuatan jahat dia. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala dah sebut setiap pembunuhan ada kisas. Antara makna kisas ialah jejak. Perbuatan itu akan dihidu. Tak cepat lambat akan dapat. Tak boleh nak sorok punya. Tak akan boleh sorok. Ada. Satu hari kelak akan terbongkar. Itu makna kisas. Antara makna perkataan kisas ialah perbuatan tersebut akan dijejak. Macam ada yang bila melakukan pembunuhan bakar habis. Seperti mana pembunuhan yang berlaku kepada Khashoggi, itu Saudi, itu ketika di kedutaan Turki dibunuh, jasadnya dihancurkan dengan asid, hancur habis, tak meninggal. Asid, pakai asid tu. Setakat saya baca lah yang gitu kan, ada yang bakar, ada yang tanam dalam simen, macam-macam. Jadi orang yang membunuh ni dia akan fikir macam-macam nak. Dia memang benda tu dia takut, dia akan cuba untuk sorok. Sebab tu dia kata kat sini, hukum kisah atau bunuh balas ni sering kali disembunyikan oleh pihak yang terlibat. Sama ada si pembunuh itu sendiri ataupun orang yang mengupah membunuh, dia akan sorok. Sebab apa? Sorok tu kenapa? Memang dia tahu bila berlakunya pembunuhan, kalau sabit kesalahan dia membunuh, dia akan dibunuh balas balik. Sama ada hukuman gantung ataupun pancung, ataupun kalau tempat setengah tempat ya, dibunuh dengan racun. Ada dipancung, kalau Saudi memang pancung lah, penggal kepala. Negara kita 302 hukum gantung sampai mati. Itu dia punya kanun keseksaan. Ya. Sabit kesalahan memang kena. Itu dia. Kemudian mungkin sebab-sebab lain. Sebab lain, sebab orang yang membunuh ni akan sakut banyak berkaitan dengan harta. Kalau yang membunuh itu anak sendiri ataupun anak saudara ke dan sebagainya, yang membunuh tak boleh mewarisi harta. Maka dia akan sorok supaya tidak terbukti bahawa dia yang membunuh. Sebab bila dia membunuh, dia tak dapat harta, akan sorok sedaya upaya. Ya? Dari aspek lain pula, kita dapati ayat-ayat 176, 177 dahulu lebih banyak menyentuh persoalan akidah terhadap Rasul dan wahyu Quran
Ini persoalan-persoalan menyorok Quran, berkaitan dengan persoalan Rasul, disorok tentang kebenaran Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita pasal akidah. Sedangkan ayat 178 ni ataupun 179 menyentuh persoalan syariat dan hukum. Jadi hubungan dari aspek ini juga kelihatan begitu harmoni dan mesra. Walaupun bicara tentang akidah ayat dulu, ayat ini berkaitan dengan syariat. Sebenarnya akidah dan syariat benda itu satu sistem. Dia tak lari jauh. Di bawah satu bumbung sistem Islam syariat. Akidah ataupun di bawah bumbung agama. Sebab kita mengaji kan dalam hadis 40. Bila malaikat bertanya Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Itulah rukun agama. Agama bumbung dia ketiga-tiga itu di bawah satu bumbung. Bumbung agama. Tak boleh terpisah. Tak boleh mengaji akidah saja, syariat tak mengaji. Mengaji syariat, akidah tak mengaji, tak boleh. Tak lengkap agama itu. Begitu juga ada agama, ada akidah, ada syariat, kena mengaji juga tentang hakikat ataupun akhlak tasawuf yang berkaitan dengan persoalan hati dan sebagainya. Itu satu bumbung agama, berkait rapat. Bagaimanapun Datuk Yusof Zaki almarhum berpendapat bahawa kedua-dua ayat ini tidak ada hubungannya, kata dia, dengan ayat-ayat terdahulu, kerana persoalan yang dikemukakan adalah persoalan baru, iaitu persoalan meletakkan asas pelaksanaan undang-undang keselamatan dan keamanan masyarakat Islam yang sedang berkembang dan membangun dengan pesatnya di kota Yathrib, iaitu kota Madinah. Kata Yusof Zaki, ini pendapat dia. Ayat ini bicara lain daripada ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya cerita pasal menyorok tentang ayat-ayat Allah, menyorok tentang kebenaran Nabi Muhammad. Yang ini pula bicara tentang undang-undang untuk masyarakat Islam, benda baru yang perlu dipraktikkan berkaitan dengan hukum qisas. Mungkin, kata dia, maksud beliau ialah tidak ada hubungan dalam konteks bicara pada tajuk kecil antara dua ayat ini dengan ayat terdahulu. Mungkin begitu. Namun jika dilihat dari sudut akidah yang dibicarakan dalam ayat 176 dan 177 yang terdahulu, dan undang-undang qisas yang dibicarakan dalam ayat 178 dan seterusnya, sudah tentu hubungannya sangat erat. Kata pengarang kitab ini, tidak ada pemisahan, rapat, erat. Lebih-lebih lagi apabila undang-undang qisas ini meletakkan matlamatnya ialah mencapai ketakwaan. Tengok ujung ayat tadi, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan undang-undang qisas itu ada jaminan kehidupan bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu beroleh takwa. Bila melaksanakan hukum qisas itu, mari rasa takwa kepada Allah, takut kepada Allah, nak melakukan perbuatan jenayah. Orang yang nak membunuh, dia fikir 2 kali, fikir 2, 3, 4 kali nak membunuh. Sebab perbuatan itu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, benda yang Allah Taala murka. Kalau terlepas hukuman kisah atas dunia ini, kamu tak terlepas hukuman itu di akhirat besok. Yang kedua, rasa takut kepada hukuman yang bakal diterima kalau melakukan pembunuhan, iaitu kamu dihukum balas balik, bunuh. Bila ada dua benda itu, akan tertanam dalam hati perasaan takwa itu, takut kepada Allah, takut kepada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila takut, banyak nyawa akan terselamat. Mangsa yang nak dibunuh tadi pun terselamat, yang nak bunuh, yang nak membunuh itu, pembunuh itu pun nyawanya terselamat. Sebab apa? Tak jadi bunuh. Dan banyak lagi
nyawa-nyawa lain yang terselamat dengan sebab ada perasaan takwa itu. Kenapa ada takwa? Sebab dia beriman adanya Allah SWT. Itulah akidah. Maka dia kata ayat ini tidak ada berlaku pemisahan, ada berkait rapat, membawa kepada takwa. Takwa itu adalah satu juzuk daripada akidah. Dilihat dari aspek ketiga pula, dilihat daripada aspek ketiga pula, kita dapati ayat 176 dan 177 yang terdahulu membicarakan kewajipan individu, sedangkan ayat 178, 179 ini yang berikutnya membicarakan kehormatan darah, dan selanjutnya diikuti dengan hukum wasiat yang berkaitan dengan harta benda. Jadi tidak ada pemisahan. Baik. Undang-undang kisos. Ayat ini merupakan ayat pertama membicarakan undang-undang kisos pada pembunuhan. Jadi ayat ini berkaitan dengan bunuh. Kisos ini banyak. Ya. Hukum ini ditetapkan bagi memelihara kehormatan nyawa manusia serta melindungi mereka dari pencerobohan yang boleh menggugat keamanan dan keselamatan masyarakat manusia. Itu jelas. Kenapa hukum kisos ini ada? Kita boleh jawab. Supaya tak timbul apalah Islam ni kejam. Negara barat memang tak ada hukum bunuh balas. Paling tinggi pun mereka penjara seumur hidup 20 tahun, lepas tu lepas. Dia tidak ada hukum bunuh balas balik. Hukum gantung ini mereka dah hapuskan. Pancung lagi lama tak ada. Yang ada pancung Saudi kan, Saudi saja. Oh, mereka kutuk apa ni, kejam Islam, pancung kepala orang. Ya. Itu kita melihat secara zahir, selapis saja. Tapi kalau kita lihat 2-3 lapis, bila berlaku pembunuhan ni, banyak hak terganggu. Pertama sekali, hak Allah. Bila berlakunya pembunuhan, hak Allah hilang. Soalannya begitu. Kenapa? Manusia yang dibunuh itu hamba Allah. Bila manusia itu dibunuh, dia itu hamba Allah, maka hamba ini dia punya tanggungjawabnya beribadat kepada Allah. Ibadat itu hak Allah atas manusia, atas hambanya. Sepatutnya kalau dia hidup, dia boleh lagi beribadat kepada Allah. Tiba-tiba dia mati, hak ibadah itu hilang. Itu satu. Kemudian kalau kita tengok pula, yang dibunuh itu mungkin dia itu suami, ketua keluarga, tempat pergantungan ahli keluarganya. Bila dia dibunuh, hilang mata pencarian. Yang selama ini mangsa itu menanggung keluarganya. Berapa banyak, berapa ramai isterinya, anak-anaknya terbengkalai, ibaratnya begitu. Pendidikannya macam mana, makan minumnya macam mana, sebab dia dibunuh. Itu tengok. Begitu juga ahli keluarga lain. Itu dari sudut luaran. Begitu juga dari sudut perasaan. Berapa ramai manusia-manusia yang hancur jiwa apabila seseorang itu dibunuh. Jadi tengok ke sekeliling macam ini, tak sepatutnya pembunuhan itu berlaku. Dan tak sepatutnya sebelum dia buat pembunuhan, dia kena fikir banyak benda ni. Duduk di tempat dia yang membunuh itu, kena duduk. Jadi Islam letak, kalau orang yang si pembunuh ini dibebaskan begitu saja, berapa ramai lagi yang tak selamat. Orang yang macam ini tak boleh hidup, biarlah bunuh dia seorang. Jadi hukum Islam letak macam itu kan, supaya keamanan itu tak tergugat. Orang yang nak membunuh dia fikir banyak kali, ya, dan menyebabkan nyawa dia sendiri pun selamat, orang yang nak dibunuh pun selamat. Jadi masyarakat pun tak ada ketakutan, bebas, boleh keluar malam pun boleh keluar, siang boleh keluar, tengah malam pukul 3 pagi pun boleh keluar. Di Malaysia kita selamat. Tuan-tuan, saya ada kawan saya nama Yahya John, mereka dia asal dia Chicago, dia Arizona, dia berpindah Chicago.
Sebelum maghrib saja semua duduk dalam rumah, tak berani keluar. Waktu malam ini ialah waktu samsing keluar. Biasa saja bunyi senapang, pistol menembak ni keluar. Kita duduk dalam rumah selamat. Selamat tuan. Bukan musim PKP, dah lama dah dia ke PKP. Memang kena duduk dalam rumah. Jenayah dekat luar, kita berjalan seorang-seorang, kalau boleh sampai ke rumah muju. Tengah malam. Itu dia punya dahsyat. Kita alhamdulillah di Malaysia ni aman. Undang-undang walaupun tidak menjalankan hukum qisas ini, tapi undang-undang jenayah 302 itu paling tidak boleh mencegah berlakunya pembunuhan. Tak banyak, tapi hari-hari ada bunuh juga. Hari-hari ada pembunuhan. Tak boleh mencegah. Kan? Zaman Rasulullah ada kes bunuh, tapi tak sampai 10 jari bilangan. Kes zina ada sebab hukuman itu untuk dijalankan mesti ada kes. Ada. Tapi tidak menjadi suatu, nak kata fenomenal, lagi banyak lah kan. Tapi negara barat memang biasa, tak boleh dikira. Mereka bukan bunuh seorang sehari, tidak, seminit. Dia pakai minit ke sana. Dalam seminit berapa orang mati? Minit. Kita ni kira-kira dia dahsyat. Dalam sehari ada kes bunuh. Sehari 2-3 kes bunuh. Itu pun dah kira nak kritikal. Patut dunia kita dunia yang aman. Tuan-tuan. Jadi kita belajar ini bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala nak mencegah jenayah itu berlaku. Okey. Sebuah masyarakat tidak akan terjamin keamanannya tanpa undang-undang yang boleh dikuatkuasakan. Ada undang-undang dalam negara tapi tak boleh nak kuat kuasa. Itu pun satu hal juga. Tidak ada kuasa, tidak ada sultah undang-undang itu. Undang-undang yang boleh dikuatkuasakan apabila berlaku sesuatu jenayah seperti pembunuhan dan rompakan. Tidak syak lagi pelaksanaan hukum qisas dalam sesebuah masyarakat Arab yang mengamalkan adat balas dendam. Masyarakat jahiliah dulu dia punya adat adat balas dendam. Dia tidak ada undang-undang yang mengawal negara mereka ataupun masa itu. Undang-undang kabilah dan sebagainya. Dia tak ada undang-undang tetap. Sebuah negara tak ada. Dia pakai sistem kabilahan. Jadi orang Arab ni dia punya sistem sistem balas dendam. Kalau kabilah ini membunuh kabilah lain, maka carilah mana-mana orang dalam kabilah itu untuk dibunuh. Kadang-kadang bukan dia bunuh orang yang membunuh, suku sakat lain. Dalam kabilah itu dicarilah, tak kira siapa-siapa. Kadang-kadang dalam sebab nuzul nanti kita akan tengok. Ya? Kita tengok mana ni. Jadi bila turunnya hukum qisas ini memang sesuai dengan masyarakat Arab yang ada adat balas dendam. Cuma Islam letakkan batasnya. Balas balik qisas. Bukan balas dendam. Kalau sebut balas dendam dia akan melebihi daripada apa yang sepatutnya. Tapi Islam letak hukum qisas ada batasnya. Ada skopnya. Orang yang membunuh sahaja dibunuh. Tapi dalam masyarakat Arab lain. Kalau yang membunuh itu tarafnya rendah, dia cari orang lain lagi, berbeza, dia tak sama. Jadi orang Arab mungkin menerima baik undang-undang ini. Malah pelaksanaan undang-undang ini tidak mendapati apa-apa tentangan daripada masyarakat Arab, khususnya orang beriman, orang mukmin yang sedia mematuhi syariat Allah. Baik. Kita tengok sedikit tuan-tuan sebab nuzul ayat ini. Bila kita turun, kita faham sebab nuzul, kita faham ayat ini. Kadang-kadang orang keliru baca ayat ini, apa maknanya tak boleh nak faham. Tengok sebab nuzul. Pertama, Ibnu Katsir meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair mengenai sebab nuzul bagi ayat 178.
yang menyatakan kewajipan qisas, iaitu apabila dua kabilah Arab, ini ceritanya pada satu ketika dulu, dua kabilah Arab yang berperang di zaman jahiliah sebelum Islam, maka berlaku cedera atau luka-luka. Di antara mereka ada yang tergamak membunuh hamba abdi dan wanita. Mereka tidak sempat membuat tuntutan-tuntutan terhadap satu sama lain sehingga mereka memeluk Islam. Ini cerita. Bila berlaku peperangan, pembunuhan sebelum zaman Islam, jadi ada kes-kes tertentu pada zaman jahiliah dulu, mereka ini membunuh lebih daripada batas, sampai melarat kepada bunuh wanita-wanita dan juga hamba-hamba. Sedangkan mereka ni asalnya tak terlibat, tak pergi perang pun, tapi dendam itu mereka anggap, mungkin satu puak itu menganggap mereka ini mulia. Bila seorang puak dia terbunuh, dia punya bunuh balas bukan seorang, kena ganda sampai 3-4. Tak cukup laki dia bunuh perempuan, bunuh hamba. Dikira apa itu? Itu hukum sendirilah, hukum pada masih. Ya, satu. Salah satu daripada dua kabilah ini menunjukkan sikap angkuh terhadap suku yang lain, kerana mereka mempunyai bilangan anggota keluarga yang lebih ramai dan kekayaan yang lebih banyak. Mereka bersumpah tidak akan bersetuju sehingga orang daripada kabilah lawannya itu dibunuh sebagai bunuh balas kerana membunuh hamba mereka, dan lelaki dari kabilah yang lain itu dibunuh balas kerana membunuh perempuan mereka. Kabilah ini wanitanya dibunuh, hambanya dibunuh. Maka oleh kerana mereka angkuh dan sombong, mereka rasa mereka mulia, yang terbunuh dalam kabilah aku perempuan, kena bunuh daripada kabilah satu lagi lelaki, baru fair katanya. Kalau bunuh perempuan saja tak apa, sebab kami mulia, begitu dia kira. Yang terbunuh dalam kabilah aku hamba, maka yang kena bunuh bagi pihak lawan tadi ialah lelaki biasa. Begitu sekali zalimnya. Okey. Jadi mereka tak setuju lah. Kan, bersumpah tidak akan bersetuju sehingga tadi. Lalu ayat ini diturunkan dan menyatakan tindak balas hendaklah disamakan, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Biar samalah. Jadi ayat ini nak cerita begitu. Kalau yang membunuh itu perempuan, dia bunuh juga perempuan, maka dibunuh. Kan? Dibunuh, dia sama. Begitu juga yang penting siapa yang membunuh, itu saja yang dibunuh, tak kira. Siapa yang membunuh, jangan melarat kepada orang lain yang tak ada kena mengena. Si pembunuh itu saja dihukum. Bila datang Islam, turun ayat, itulah kisah. Nak membatalkan apa yang dipegang adat jahiliah, mereka konsepnya balas dendam, balas mengatasi daripada sepatutnya. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, pernah berlaku pertempuran antara dua kumpulan yang berlainan status warga negara. Salah seorang daripada mereka beragama Islam dan seorang lagi kafir muahad, iaitu kafir yang membuat perjanjian setia kepada pemerintahan Islam. Dalam pertempuran itu, ramai orang terbunuh. Mereka terdiri daripada lelaki dan perempuan, hamba dan merdeka. Kemudian kejadian ini dilaporkan kepada Nabi SAW untuk dicari penyelesaiannya. Lalu baginda mendamaikan mereka dengan bunuh balas yang sama. Orang merdeka hendaklah dibunuh kerana membunuh orang merdeka, hamba hendaklah dibunuh kerana membunuh hamba, lelaki hendaklah dibunuh kerana membunuh lelaki, dan wanita hendaklah dibunuh kerana membunuh wanita. Ayat ke-178 ini dinuzulkan, diturunkan untuk menguatkan lagi
keputusan yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali sebab turun yang ketiga. Pada zaman jahiliyah pernah berlaku pertumpahan darah antara dua kabilah. Satu kabilah kuat dan satu lagi lemah. Salah seorang daripada anggota pihak yang kuat itu dibunuh oleh pihak yang lemah. A kuat, ya? Yang membunuh B, ya? Yang membunuh B. Jadi ada puak daripada kabilah A dibunuh oleh puak daripada kabilah B yang lemah. Oleh sebab kabilah yang kuat itu merasakan kumpulannya lebih kuat, mereka bersumpah akan bertindak untuk membunuh balas seorang lelaki yang merdeka. Lagipun jika yang terbunuh pada pihak mereka itu, sekalipun jika yang terbunuh daripada pihak mereka itu hanya seorang hamba ataupun wanita, oleh kerana puak kami ni puak yang hebat, kami nak bunuh balas balik lelaki merdeka daripada puak satu lagi, walaupun yang terbunuh dari puak ini hamba ataupun wanita, kan? Itu dia yang berlaku. Jadi lalu ayat ke 178 ini diturunkan. Jadi tuan itu sebagai mukadimah kepada ayat 178 179, cerita pasal qisas. Jadi hukum Al-Quran turun supaya, ya, hukuman qisas bunuh balas balik ini ada batas dia, ada skop dia, ada syarat-syaratnya. Islam susun yang elok. Kalau dibiarkan tanpa undang-undang, dia akan melarat balas dendam itu sampai ke anak cucu 7 keturunan, tak settle lagi, tak selesai, melarat-larat sampai anak cucu. Sebab apa? Sebab tadilah Islam meletakkan kisah ini, bunuh siapa yang membunuh, dia tidak melarat kepada yang lain. Itu perkara asas yang perlu kita faham tentang hukum qisas. Tuan-tuan, jadi insyaAllah pertemuan kita akan sambung lagi berkaitan dengan jenayah bunuh dan hukum qisas, dan kita akan hurai berkaitan dengan ayat yang kita akan baca. Itu baru mukadimah sebab turunnya. Wallahu alam. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat, kefahaman kepada kita tentang hukum Islam ini, hukum qisas, dan apa yang baik daripada Allah. Dan kalau salah, saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada jawatankuasa masjid kerana jemputan pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.